Okey ya, kita boleh mulakan Suratul Qasas. Suratul Qasas. Surah Qasas ni surah yang ke-28. Ayatnya ada 88 ayat. Baik, boleh catatkan makna auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Ta Sin Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Tilka itu, ayatu ayat-ayat, Al-Kitab, kitab, Mubin, yang terang. Natslu, kami bacakan. Alaika, atas engkau. Min, daripada. Naba'in, perkhabaran. Musa, wa Fir'aun, dan Fir'aun. Bilhaq, dengan benar. Liqaumin, bagi kaum. Yuqinun, mereka yakin. Ayat 4. Inna, sesungguhnya. Fir'aun. Ala, telah sombong ia. Dalam braket angkuh. Fil ardi, di bumi. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia. Ahlaha, akan penduduknya. Syia'an, beberapa golongan. Yastad'ifu, ia tindas. Ta'ifatan, akan segolongan. Minhum, daripada mereka. Yuzabbihu, ia sembelih. Abna'a, akan anak. Abna'ahum, akan anak-anak lelaki mereka. Wa yastahyi, dan ia biarkan hidup. Nisa'ahum, akan anak-anak perempuan mereka.
Innahu sesungguhnya ia, kana adalah ia, minal mufsidin daripada orang-orang yang buat kerosakan. Ayat yang kelima, wa nuridu, dan kami kendaki atau kami hendak, dan kami hendak, an bahawa, namunna ia berbudi, alal lazina atas orang-orang yang ustud'ifu telah ditindas mereka, fil ardi di bumi, wa naj'alahum dan kami jadikan akan mereka, a'immatan akan pemimpin-pemimpin, wa naj'alahum dan kami jadikan akan mereka, al-warithin orang-orang yang mewarisi. Ayat yang ke-6, wa numakkina dan kami teguhkan kedudukan, dan kami teguhkan kedudukan, lahum bagi mereka, fil ardi di bumi, wa nuriyah dan kami perlihatkan, Fir'auna akan Fir'aun, wa Haman dan Haman, wa junudahuma dan tentera-tentera keduanya, minhum daripada mereka, ma apa yang, kanu adalah mereka, yahzarun mereka khawatirkan,
Baik, saya masuk mulu ya. Suratul Qasas. Qasas maknanya cerita-cerita. Ya. Kalau satu kisah, kita sebenarnya sebut kisah ni bahasa Arab. Ya. Kalau satu cerita namanya kisah, qissatun, kisah. Kita sebut kisah, al-kisah. Kan? Itu dah ambilan bahasa Arab. Jamaknya qasas. Qasas ni cerita-cerita. Itu kalau satu kisah, kalau jamak qasas. Jadi surah ini menghimpunkan cerita-cerita yang mengenai kisah-kisah Nabi. Ya, tapi tidaklah cerita tu lengkap. Ya, tapi sedikit-sedikit punya cerita tentang kisah-kisah Nabi yang boleh diulang kaji sebagai panduan dan pengajaran. Baik ya. Kalau kita ikutkan awal-awal ayat ni, kita dah lihat satu kisah, iaitu tentang Musa, Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ta Sin Mim. Ya Allah lebih mengetahui maksudnya. Itulah yang sebaiknya. Kita memahami atau mentafsirkan ayat-ayat yang biasa di awal surah. Huruf-huruf ini dikatakan sebagai huruf muqatti'ah. Huruf muqatti'ah ni huruf potong. Jadi huruf potong ni kita kena sebutlah hurufnya. Ta, sin, mim tu kena sebut. Kalau alif lam mim kena sebut. Alif lam ra kena sebut. Ya. Ia adalah termasuk dalam ayat. Sebab itu ditulis satu. Kalau kita tak baca ta, sin, mim, artinya tak lengkap surah ini. Jadi kita kena baca juga ta, sin, mim tu sebagai melengkapkan surah Qasas. Sama dengan kita baca surah Baqarah, kita mesti mulakan alif lam mim, barulah dia lengkap. Lengkap ayat dia. Macam ni ta, sin, mim termasuk satu ayat. Kadang ada setengah tafsir dia meletakkan nama-nama Tuhan. Macam ta mana Tahir, yang maha suci. Sin tu mana Sami, Sami'un, yang maha mendengar. Mim diterjemah dengan Muhaiminun, yang maha menjaga. Jadi dia letak nama-nama Allah. Tapi tak perlu pun tak apa. Kita ikut Ibn Abbas. Ibn Abbas kalau menterjemahkan ayat-ayat ni, dia tak ditafsirkan apa-apa pun. Dia katakan Allah a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui maksudnya. Itu yang selamat. Allah yang tahu maksudnya. Baik, tilka ayatul kitabil mubin. Itu ta, sin, mim ni termasuk ayat-ayat Alkitab yang terang. Macam alif lam mim, ta, sin, mim sama. Termasuk ayat-ayat Alkitab yang terang. Baik, saya nak terangkan perkataan tilka tu itu. Itu adalah isyarat jauh. Kalau isyarat dekat ini. Apa bezanya? Kalau kita jumpa terjemah dalam Quran, tilka tak ditulis itu. Dia ditulis ini. Padahal kita baca Arabnya tilka tu itu. Tapi terjemahannya ini. Saya nak bagi tahu, itu isyarat jauh. Allah memberitahu kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Dia seumpama begini, wahai Muhammad, itulah ayat-ayat kitab yang terang. Macam tu. Isyarat jauh. Tapi kalau seandainya sudah ada di depan kita, Quran ini, contohnya sekarang ni ada depan kita, maka dalam segi terjemah, kita boleh katakan ini ayat-ayat kitab yang terang. Sebab, Quran itu dah depan kita. Macam tu. Tapi hanya
salah kalau kita tukar tilka dengan hazihi. Contohnya kita tukar terus Arabnya. Hazihi ayatul kitab. Hazihi maknanya ini. Ini salah. Ya. Kita telah mengubah ayat Quran. Tapi kalau diterjemahkan ini, itu tak mengapa. Tapi jangan diubah dia punya tilka jadi hazihi. Hazihi itu mana ini. Ya. Itu salah. Biar dia tilka, tapi terjemahannya ini. Sebabnya apa? Sebab isyarat tu dekat. Jadi tilka tu untuk isyarat jauh. Tak salah kalau jumpa Quran, ya kita dah belajar Arabnya tilka tu itu. Ya, jumpa dalam terjemah Quran, kenapa ditulis ini? Itu saya nak bagi tahu tu. Isyarat itu jauh. Bila bendanya dah dekat, boleh tukar ini. Macam tu, ya. Natslu, sambung ya. Natslu alaika min naba'im Musa wa Fir'aun. Kami bacakan ke atas engkau ni Nabi, daripada perkhabaran Musa dan Fir'aun bilhaq dengan benar. Liqaumin yu'minun, bagi kaum mereka beriman. Ya, bagi mereka yang mau beriman. Ya, cerita Musa dan Fir'aun adalah cerita yang hak, cerita yang sebenarnya. Ya. Bukan satu cerita dongeng, cerita hayalan, bukan. Cerita yang benar-benar berlaku. Ya. Ini zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa dilahirkan dalam suasana Fir'aun menjalankan hukuman, menyembelih anak-anak Bani Israel yang lelaki. Yang dilahirkan, ya, dilahirkan lelaki saja akan disembelih. Inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun ala fil ardi, ya, telah sombong ia di bumi. Di bumi Mesir. Ala, ya, ala ni perkataan ala atas, ya. Kena tahu. Ya, jadi kenapa dijadikan makna sombong, angkuh? Ya, macam kita kata dia tu meninggi diri. Kita gunakan bahasa tinggi. Tinggi kan atas. Ya. Jadi perkataan ala tu daripada perkataan atas, maksud atas di sini ialah dia ni meninggi diri, sombong, angkuh. Ya, itu maksudnya. Digunakan perkataan ala. Ya. Fir'aun dia sombong, dia angkuh di bumi Mesir. Wajala ahlaha, dan telah menjadikan akan penduduknya syia'an, ya, jadi beberapa puak, ya, beberapa golongan. Satu golongan yang tidak akan istimewa di Mesir. Golongan ini ialah golongan Bani Israel. Golongan yang tidak akan senang hidup dan tidak akan dapat mewah macam mana, ya, kemewahan bangsa Kipti. Fir'aun ni bangsa Kipti. Ya, jadi dia utamakan bangsa Kipti. Ya, dan ya, Bani Israel ini menjadi hamba kepada bangsa Kipti. Ataupun kita bahasakan buruh murahan. Ya. Padahal, ya, dia hidup di bumi Mesir. Bukan dia orang luar. Dia hidup di bumi Mesir. Tapi dia anak tirikan. Ya. Jadi hamba kepada, ya, kepada apa? Bangsa Kipti. Yastadaifu, ia tindas ta'ifatan, segolongan. Ia tindas segolongan minhum, daripada mereka. Inilah Bani Israel. Segolongan daripada mereka itu mana Bani Israel. Yang dahsyat sekali ialah Fir'aun telah menjalankan satu, ya, hukum
yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ia sembelih anak-anak lelaki mereka Bani Israel dan ia biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Ini adalah berpunca daripada mimpi. Mimpi sebahagian pawang dia mengatakan katanya akan lahir seorang anak lelaki dalam kalangan Bani Israel dan dia akan merampas kerajaan Firaun. Jadi daripada kisah ini Firaun takut sangat kalau ada kalangan Bani Israel ini, anak Bani Israel ini yang akan bangkit dan merampas kerajaannya. Jadi diperintahkan setiap perempuan-perempuan Bani Israel yang melahirkan anak lelaki, sembelih anak itu. Maka dibiarkan hidup anak perempuan, sebab anak perempuan ini tak akan melawan. Daripada dikatakan sebagai golongan yang lemah. Dia tidak akan melawan dan tidak akan merampas. Dia takuti anak lelaki. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia, Firaun ini adalah ia daripada orang-orang yang buat kerosakan. Ini mana telah merosakkan satu generasi. Generasi siapa? Bani Israel. Dah tak ada orang lelaki. Semuanya perempuan-perempuan belaka. Yang lahir zaman Nabi Musa. Nabi Musa adalah orang yang termasuk masa itu kalau diketahui Nabi Musa juga akan disembelih oleh Firaun. Tetapi kisahnya bahawa Nabi Musa ni waktu ibunya melahirkan dibelalah sekejap tapi tak sanggup. Kalau tahu mak-mak dia pun disembelih. Lalu dilayarkan, dimasukkan dalam satu bekas macam besin, lalu dibiarkan di belayar di laut di Sungai Nil. Masa itulah Sungai Nil. Itu kisahnya Nabi Musa. Dia lepas daripada sembelihan. Generasi Nabi Musa habis kena sembelih. Generasi Nabi Musa. Jadi Nabi Musa yang selamat kerana dia dibiarkan hanyut di Sungai Nil itu. Wa nuridu an tamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Dan kami hendak bahawa kami berbudi atas orang-orang yang telah ditindas mereka fil ardi, di bumi. Jadi sebagai ganti dia telah menindas Bani Israel, Firaun tidak menyedari yang dia sudah berbudi kepada Bani Israel dengan membela Nabi Musa. Daripada kecil sampai besar dijadikan anak angkat. Jadi itu sebagai balasan. Dia telah menindas Bani Israel. Tak secara langsung dia sudah berbudi kepada Bani Israel. Dengan apa? Membela Nabi Musa. Wa naj'alahum a'imatan. Dan kami jadikan akan mereka a'imatan, ketua-ketua ataupun pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin. Dan kami jadikan akan mereka yang ditindas ini al-warisin, orang-orang yang mewarisi. Tidak disedari oleh Firaun bahawa golongan ini akan mewarisi kerajaan mereka, kerajaan Firaun.
Wa numakkinu, dan kami teguhkan kedudukan lahum bagi mereka fil ardi, di bumi. Ya. Wa nuria, dan kami perlihatkan Firaun, ya, akan Firaun. Kami beri, ya, kami teguhkan kedudukan bagi mereka di bumi ini, iaitu bumi Mesir dan Syam. Mana mereka ni Bani Israel. Wa nuri, dan kami perlihatkan Firaun akan Firaun wa Haman, dan Haman. Firaun ni, ya, dia punya agung. Haman ni Perdana Menteri dia, ya, Perdana Menterinya Haman. Wa junudahuma, dan tentera-tentera keduanya, minhum, daripada mereka, makanu yahzarun, ya, apa yang adalah mereka yahzarun, mereka bimbangi. Ya, mereka sentiasa takut, ya, takut, ya, kelahiran seorang anak Bani Israel yang akan melenyapkan kerajaannya. Jadi sentiasa, ya, dibimbangi Firaun dan Haman dan tentera-tenteranya. Padahal orang yang dibimbangi itu, dah ada dalam istana, dibelah oleh Firaun. Dia tak sedar. Itulah dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya, tapi Allah balas tipu daya, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Ya, mereka mengatur tipu daya, tapi tak tahu apa yang mereka bela. Anak angkat yang mereka bela itu adalah anak angkat yang akan melenyapkan kerajaan mereka. Dia tak tahu. Itu dikatakan, ya, mereka mengatur tipu daya, tapi Allah Ta'ala lebih baik, ya, membalas tipu daya mereka. Okey, kita semak dulu kedudukan tata bahasanya, ya, yang dibuat minggu lepas. Boleh sebutkan, ya, dia punya kalimah. Boleh buka mic, ya. Kalimah boleh sebutkan. Aslama. Satu, aslama. Bukan. Oh. Satu apa? Akroma. Ahroma. Alif haram. Okey. Ahroma. Dua, aslama. Dua aslama, ya. Aslama. Tiga apa? Tiga. Ahzaro. Alif nun, ya. Oh, Nazir. Okey. Anzaro. Ada lagi? Okey, tiga. Anzaro. Okey. Munzirin. Okey. Ahroma dulu. Ahroma, wazan ahroma. Baik, ahroma mudhari'nya apa? Yuhrimu. Empat huruf ni dia mesti mudhari'nya ke bawah, ya. Yang kedua yuhrimu, ke bawah. Yuhri. Ri. Ahroma yuhrimu. Masdarnya apa? Ihraman. Ya. Ihraman. Amar ahrim.
ahrim. Nahi la tuhrim. La tuhrim. Nahi la tuhrim. Isim fa'il salah. Muhrimun. 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 Isim maf'ul muhramun. Okey. Ini wazan satu ya. Wazan dua apa? Ada sabdu. Harrama. Okey, wazan dua harrama, mudhari'nya yuharrimu. Harrama yuharrimu. Masdar dia tahriman. Tahriman. Okey, amar. Amar. Harrim. Harrim. Nahi. La tuharrim. Bari depan ya. La tuharrim. La tuharrim. La tuharrim. Isim fa'il muharrimun. Muharramun. Ya, muharramun. Okey, ini wazan 2 ya. Wazan 3 panjang. Harama. Mudhari'nya yuharimu. Yuharimu. Masdarnya hiraman. Ke bawah, bunyi bawah. Hiraman. Ada. Hiro, ro alif. Hiro. Hiro. Ro panjang. Hiraman. Amar dia harim. Harim. Amar nahi dia la tuharim. Nahi la tuharim. Isim fa'il muharimun. Muharamun. Muharimun. Muharamun. Dengar tak suara? Yang lain dengar? Dengar. Ya. Lain kot. Kak Jun lain kot. Lain. Lain Kak Jun kot. Muharamun. Okey, wazan contoh 2 aslama, mudhari'nya apa? Yuslimu. Masdarnya islaman. 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 Amar aslim. Nahi jangan bunyi tas. Jangan bunyi tas, tus.
Nahi la tuslim. Aja jawahir jangan taslim, tuslim ya. La tuslim. Isim fa'il muslimun, muslamun. Okey, wazan dua apa? Ada sabdu salama. Mudhari'nya ada sabdu yusallimu. Masdarnya si tasliman. Yang wazan dua semua ada ta masdarnya. Tasliman. Amar dia salim. Nahi la tusallim. Kenapa tak ada ta? Kan ada ta mudhari nahi. La tusallim. Isim fa'il musallimun. Isim maf'ul musallamun. Okey, wazan yang ketiga apa? Panjang dia bunyi. Salama. Mudhari'nya yusalimu. Masdar dia silaman. Bunyi bawah silaman. Amar salim. Nahi la tusalim. Isim fa'il musallimun. Isim maf'ul musalamun. Okey, wazan contoh yang tiga pula. Anzaro. Mudhari'nya apa? Yunziru. Anzaro yunziru. Masdarnya inzaron. Amar anzir. Nahi la tunzir. La tunzir. Isim fa'il munzirun. Isim maf'ul munzarun. Wazan dua. Wazan dua ada sabdu ya. Nazaro. Nazaro. Mudhari'nya yunazziru. Yunazziru. Masdarnya tanziron. Amar nazir. 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 Nun tu nun asal ya. Nun fi'il. Nazir. Nahi la tunazir.
Betul kan? La tunazzir. Isim fa'il munzirun. Munzirun pula. Ya. Isim isim fa'il. Munazzirun, munazzarun. Hmm. Okey, wazan 3 apa? Nazaro. Mudhari'nya yunaziru. Masdarnya nizaron. Nizaron. Masdarnya nizaron. Nizaron. Amar apa? Nazir. Nahi. Nahi. La tunazir. Banyak aja jawahir banyak salahnya nah. La tunazir Munazirun, munazarun. Munazirun, munazarun. Baik cuba tengok fi'il madi. Semua fi'il madi Kita ambil sekarang ni ahroma, harroma, haroma. Tengok balik Tengok balik fi'il madi sahaja. Pertama apa? Ahroma. Bukan ayat. Sorop kita. Sorop. Pelajaran tadi. Yang lain okey. Kak Jun je punya line kurang baik agaknya. Yang lain okey. Kak Jun punya line kurang okey kot. Yang lain okey dan clear? Yang lain okey? Ya. Okey, semak balik pelajaran tadi. Bukan ayat Quran yang tadi, sorof. Petak madi saja. Madi saja. Ahroma satu. Fi'il madi. Fi'il madi sahaja. Tak, madi. Faham tak madi? Ahroma satu. Kedua, harroma. Ketiga, harroma. Cerita madi saja ya, jangan usik-usik lain. Ulang balik. Satu apa? Ahroma. Dua, harroma. Tiga, harroma. Jadi, kalau kita nak buat amar ya, supaya tak salah, bunyikan baris kedua ke bawah. Contohnya ahroma, ro kan atas. Tukar jadi bawah, ri. Jadi matikan, rim, rim. Jadilah amar. Tak payah nak tengok amar, tengok madi. Ahroma jadi ahrim. Ahroma apa? Ahrim. Kalau harroma, harim. Sebut madi. Sebut, jangan tulis. Jangan tulis. Sebut saja. Ikut supaya tak buang masa. Kalau harroma, harim. Harim. Jangan tengok fi'il amar, tengok fi'il madi saja.
Nak buat fi'il amar daripada fi'il madi ni, kita nak tengok, nampak, pandang dan buat. Contohnya, harrama bunyikan bawah, harim. Jadilah amar. Kalau harama yang panjang, sama juga. Harim. Harim ke bawah. Cuba kita buat latihan yang kedua pula. Aslama tu. Kalau aslama fi'il amar, aslim. Bunyikan bawah. Jangan tengok fi'il amar, tengok fi'il madi saja biar pandai. Aslama, aslim. Sebut. Kalau salama, salim. Kalau salama, salim. Bunyikan bawah. Bunyikan bawah bukan susah sangat. La tu bunyi bawah li. Jadi lim. Salim. Daripada madi. Okey, cuba buat satu lagi contoh. Anzara kalau amar. Anzir. Nazara. Nazir. Lajulah sikit, pick up sikit. Bunyikan bawah. Nazara. Nazir. Ya. Sekali lagi yang akhir tu, yang ulang. Anzara, ulang awalnya. Anzara, amar. Anzir. Nazara. Nazir. Nazara. Nazir. Ya. Nazir. Itulah cara nak buat fi'il amar. Daripada fi'il apa? Madi. Ya. Kalau tadi nampak silap, salah pada fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Fi'il nahi tadi dengar banyak salah. Fi'il nahi ni, tengok baris mudhari' ya. Tengok baris mudhari'. Kalau mudhari' tu baris depan, awalnya ikut baris depan. Ya. Contohnya, ahroma mudhari'nya apa? Ahroma mudhari'nya yuhrimu. Jadi kalau nak jadikan mudhari' fi'il nahi, ya dia sama dengan mudhari'. Jadi ya tu tukar jadi ta. Baris jangan ubah. Jadi la tuhrim. La tuhrim. Tuhrim. Macam tu. Ya. Mudhari'nya yuhrimu. Jadi ya tu tukar jadi ta. Jadi tuhrim. Jadi letaklah malib. La tuhrim. Jadilah nahi. Ya. La tuhrim. Jadi fi'il nahi mesti tengok fi'il mudhari'. Ya. Baik, cuba contoh dua. Contoh dua, harroma, mudhari'nya apa? Harroma. Tak, mudhari'nya. Yuharrimu, apa? Yuharrimu tukar ya jadi ta. La tuharrim. Letaklah malib dengan ta. La tuharrim, ya tukar ta. Baris jangan ubah. Sama dengan mudhari'. La tuharim. Sebab itu salah nahi sebab tak tengok mudhari'. Satu lagi, haroma mudhari'nya apa? Haroma yang panjang tu. Yuharimu. Kalau nahi, letaklah malib dengan ta. La tuharim. La tuharim. Kan betul tu? Dah jadi betul fi'il nahinya. Ya. Jadi fi'il nahi tengok fi'il mudhari', ya. Fi'il amar tengok madi. Tengok madi bunyi bawah, ya. Okey, untuk latihan lepas raya ni, untuk lepas raya ni.
Ya. Boleh catatkan perkataan-perkataan berikut. Ayat 4 ya. Ayat 4. Ayat 4, jumpa tak perkataan yuzabbihu? Sembelih. Ia sembelih. Jumpa tak? Okey. Yuzabbihu 1. Ayat 4 juga. Mufsidin 2. Yang ketiga ayat 6. Yahzarun. Akhir ayat. Yahzarun. Ayat 6. Yahzarun. Okey, balik semula kepada ayat yang pertama tadi. Apa tadi? Yuzabbihu. Yuzabbihu, huruf asalnya apa? Zal, baha. Kalau 4 huruf? Kalau 4 huruf? Azbaha. Azbaha. Ini wazan 2. Zabbaha ada sabdu. Wazan 2 ni. Kalau wazan 1, azbaha. Ini azbaha. Okey, nombor 4. Nombor 4 lah. Ayat 4 yang akhir tu mufsidin. Apa wazannya? 4 huruf. Tak, 4 huruf. Absada. 4 huruf ni semua dari atas ya. Okey, yang 6, kalau yahzarun, apa wazan 4? Ahzaro. Ahzaro. Kalau wazan 2? Letak sabdu. Hazzaro. Letak sabdu. Hazzaro. Ada sabdu. Kalau wazan 3? Hazaro. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan daripada pelajaran ini. Kita baca doa dulu ya. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza kullahu jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma sina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey ya, saya nak mengucapkan selamat puasa dan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, sama-sama. Homework sampai 13. 13. Okey, jumpa lagi semua ya. Assalamualaikum.